العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dimuliakan Tuan Imam, yang berusaha, jawatan kuasa dan pegawai-pegawai masjid, yang saya hormati tuan-tuan, perempuan sidang jemaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan sambung lagi membaca sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita niat i'tikaf dalam masjid ini, dan juga kita sempurnakan zikir kita subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 kali, ya, sambil kita mendengar upasan setakat yang sempat insya-Allah. Kita berhenti pada tajuk marahilud da'wah, peringkat-peringkat dakwah. Kalau dalam terjemahan ini muka surat 99. Surat 99 iaitu peringkat-peringkat dakwah, yang mana ini adalah lanjutan daripada setelah mana baginda sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu. Jadi dengan menerima wahyu itu sebagai satu pelantikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita sebagai nabi dan rasul, nabi dan rasul. Jadi bila dah dilantik sebagai nabi dan rasul, maka baginda akan menjalankan peranan baginda, iaitu untuk menyampaikan dakwah. Maka di sinilah kita masuk peringkat-peringkat ataupun marahilud dakwah al-islamiyah fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, peringkat-peringkat dakwah pada ketika masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan kupasan ataupun sejarah, dapat disimpulkan bahawa dakwah Nabi ini bermula daripada baginda dilantik, kebangkitan baginda, dan sehingga wafatnya baginda itu kita boleh pecah kepada empat peringkat. So ada dalam kitab kita ni 99. Yang pertama adalah ad-da'wah sirran, iaitu seruan dakwah secara sulit, maksudnya secara senyap-senyap, tertutup. Wastamarrat 3 sanawat, dan ianya berlangsung selama 3 tahun yang pertama. Kemudian marhalah yang kedua adalah ad-da'wah jahran wa bil lisan faqat, iaitu berdakwah secara terang-terang, tetapi sekadar menggunakan penyampaian di lisan. Penyampaian di lisan sahaja, dan ianya berlangsung sehingga Nabi berhijrah. Maknanya kita faham, kan Nabi di Makkah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. So 3 tahun pertama tu adalah dakwah secara tertutup, senyap-senyap. Dan 10 tahun yang baki itu mula secara terang-terangan. Kemudian peringkat yang ketiga ad-da'wah jahran, juga dakwah secara terang-terangan, tapi ma'a qitalil mu'tadin wal badi'in bil qital aw syarri. Tetapi dah mula bukan saja secara terang-terangan, tapi mula mengangkat senjata tapi untuk mempertahankan diri. Lebih kepada mempertahankan diri dahulu. Dan yang keempat, barulah dakwah secara nyata, secara terang-terang, ma'a qitali kulli man waqafa fi sabili dakwah. Yang ni dakwah Nabi ni dah mula mula bersifat, kalau tadi defensif mempertahankan diri, yang ni dah mula sampai ke tahap ofensif, dah mula menyerang pula. Kita pula yang dominan kan pada ketika itu. Setelah mana ada kekuatan dari sudut ketenteraan, ada kekuatan dari sudut politik, kuasa politik, Nabi telah jadi pemerintah di Madinah. Itulah yang berlaku, dan sehingga diperangi golongan-golongan musyrikin. Dan pada ketika itu pun dah mula adanya perintah jihad fi sabilillah. Itu secara ringkas. Kemudian kita masuk kepada ad-da'wah sirran, dan peringkat dakwah secara sembunyi.
So dia kata apa? Bada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yastajibu li amrillah, bila Nabi mula menerima perintah Allah, dan baginda mula menyeru supaya ila ibadihillahi wahdah wa nabdhul asnam. Yang asasnya apa? Dakwah Nabi ni mestilah apa? Tauhid. Kerana ketika itu masyarakat hidup dalam suasana syirik, iaitu mereka menyembah berhala-berhala. Banyak tuhan-tuhan kan. Kalau ikut dalam riwayat pun kata sampai 300 lebih berhala-berhala yang macam-macam diletak oleh kabilah-kabilah Arab di sekitar Kaabah itu. Tetapi ada beberapa berhala yang terkenal, Al-Lata, Al-Uzza, Hubal. Yang ini pun sebenarnya semua nama-nama orang yang soleh zaman-zaman terdahulu, tetapi mereka puja, mereka puji, mereka nak mengingati kononnya, tetapi diselewengkan oleh syaitan sehingga menjadi berhala yang disembah. Jadi sebab itu asas dakwah Nabi ni mestilah tauhid, itu kembali untuk mengesakan Allah dan menolak syirik. Tapi peringkat awal, walakinnahu kana yad'u ila dhalika sirran. Tapi Nabi mula berdakwah secara secara sembunyi-sembunyi. Kerana apa? Hadharan min waqa'il mufaja'ah. Kerana Nabi tak mahu timbulkan suasana yang mengejutkan. Sebab apa? Sebab menyembah berhala ini dah jadi tradisi Arab. Dah jadi darah daging mereka. Sikit-sikit mereka akan pergi pusing tawaf di Kaabah, mereka akan berdoa di Kaabah tu, tapi sebenarnya mereka berdoa pada berhala-berhala tadi. Jika bernazar, mereka akan bernazar kepada berhala-berhala tadi. Kan apa-apa pun semua dia akan buat begitu. So maknanya kita kata lifestyle ataupun gaya hidup yang sedemikian tu telah mendarah daging dalam kalangan masyarakat jahiliah. Jadi bila Nabi nak bawa sesuatu benda yang baru, Nabi tak buat secara drastik. Nabi akan buat secara halus, iaitu secara senyap-senyap dahulu. Dan Nabi pun peringkat awal pilih orang. Pilih dulu orang. Kerana baginda tahu kan, bukan semua orang akan terima. Jadi sebab tu Nabi akan cari orang yang paling dekat dengan baginda, keluarga baginda sendiri, contohnya isteri baginda, sepupu baginda, sahabat karib baginda, orang-orang yang dekat dengan baginda ataupun maula ataupun hamba baginda. Baginda akan sampaikan dahulu dakwah tersebut. Jadi sebab tu kita tengok antara senarai nama-nama orang yang awal memeluk Islam adalah Khadijah binti Khuwailid, isteri Nabi sendiri. Kemudian Ali bin Abi Talib, sepupu Nabi. Sepupu Nabi yang kemudiannya nanti jadi menantu Nabi juga, sebab Ali kahwin dengan Fatimah. Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ni maula, iaitu hamba Nabi, pembantu Nabi lah. Okey. Wa mutabannah, dan juga kemudian Zaid ni dia jadi anak angkat Nabi sendiri. Wa Abu Bakar bin Abi Quhafah, iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kan ini sahabat Nabi. Uthman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, ini semua kenalan-kenalan Nabi yang rapat. Jadi kaedah dia macam mana? Sebab benda-benda baru, maka fakana haula, mereka ni datang kepada Nabi ni secara sembunyi-sembunyi. Dan kalaupun mereka nak beribadat, maksudnya jumpa Nabi dulu, dengar taklimat Nabi, dengar apa yang Nabi sampaikan daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau mereka nak beribadat, ibadat ni apa tuan-tuan? Ibadat ni kita kata start dulu dengan solat lah. Tapi solat ketika itu solat yang hanya 2 rakaat, yang kalau dia menghadap pun menghadap ke mana? Ke Baitul Maqdis. Peringkat awal. Kan kiblat yang pertama lah, kiblat yang pertama. Okey. Jadi kalau mereka pun nak beribadat, mereka akan apa? Beribadat di ceruk-ceruk Mekah tu, mana-mana tempat-tempat yang terlindung kan. Di situlah mereka beribadat. Okey. Kerana apa? Kerana nak mengelakkan daripada pandangan dan pengetahuan orang kafir Quraisy secara majoriti itu. Itu peringkat awal lah. Jadi sehinggalah sampai bilangan, dia katakan ketika itu bilangan sampai ke tempat lebih kurang 30 orang. 30 orang, lelaki dan perempuan pun ada, dan sebahagiannya adalah apa? Adalah hamba-hamba. Lalu bila dah sampai 30 orang ni, dah mula Nabi perlukan kepada markas, iaitu pusat, tempat yang khusus. Sebab rumah Nabi pun sendiri sempit. Kan dia tak ada tempat yang khusus kan. Jadi tabiatnya perlu kepada sebuah rumah untuk berhimpun, untuk Nabi sampaikan dakwah. Maka dipilihlah rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Ni pun semua kita tahu ni, semua kita nak flashback balik je lah, nak cerita Nabi kita ni kan.
Okey, jadi Nabi pilih tempat itu sebagai tempat untuk Nabi menyampaikan irsyad, panduan-panduan, taklim, pengajaran-pengajaran, dan akhirnya semakin bertambah sampai kepada 40 orang, termasuklah golongan fuqara, hamba-hamba yang tak ada kedudukan dalam masyarakat Quraisy. Okey, ini secara latar belakang khususlah. Jadi apa dia punya pengajaran tentang marhalah yang pertama ini? Marhalah yang pertama ini, tuan-tuan ya, Syekh Ramadan Al-Buti almarhum, beliau mengupas, dia kata apa? Nabi, bila Nabi buat dakwah secara tertutup, secara sunyi-sunyi itu, sebenarnya itu bukanlah bermakna Nabi itu takut akan ancaman-ancaman. Kerana kita tahu Nabi ini mempunyai keyakinan yang tinggi. Kerana Nabi telah direct nampak malaikat. Kan Nabi pun dah ada keyakinan yang sangat tinggi. Okay. Jadi bukan kita kata Nabi senyap-senyap ni kerana apa? Kerana takut akan diri Nabi sendiri. Okay. Tetapi sebenarnya itu adalah apa? Itu sebenarnya adalah ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala dari sudut mengatur strategi dakwah. Dan kita kata ilham kepada Nabi ini juga dalam bentuk wahyu. Satu bentuk wahyu yang Allah kurniakan kepada Nabi. Dan di sinilah kita faham bahawa untuk menjalankan kerja-kerja Islam ini, selain daripada kita mesti ada akidah yang kukuh kepada Allah dan tawakal yang kita kata yang tidak berbelah bagi kepada Allah, tetapi pada masa yang sama kita mesti mengambil ataupun melaksanakan strategi-strategi yang munasabah, yang sesuai dengan keadaan semasa. So di sana kita mengambil apa? Pendekatan yang logik, yang strategik untuk kita merangka dakwah, dan pada masa yang sama juga kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kerja dakwah ini menuntut untuk kita berfikir, merancang dan juga mengatur strategi. Dia bukan dakwah yang sembrono. Kan? Nabi tak terus-terus begitu-begitu saja. Walaupun Nabi telah dapat perintah ini, tetapi Nabi buat strategi dahulu. Dan kita kata tadi bukan kerana Nabi takut, tetapi itu adalah strategi yang sekaligus boleh mengajar kepada kita sebagai orang-orang yang terlibat dalam gerakan dakwah. Maknanya nak start dakwah ini ikut kepada kesesuaian. Cuma kadang-kadang strategi ini disalahguna oleh kumpulan-kumpulan tertentu. Kan mereka pun kan kadang-kadang bila mereka nak bawa ajaran-ajaran mereka juga menggunakan strategi macam ni jugalah. Kan dia akan ajak orang-orang yang dekat, dia akan ajak pergi berkumpul di tempat-tempat tertentu yang agak tersembunyi. Even kita di Kuala Kangsar ni pun pernah berlaku serbuan-serbuan tertentulah ajaran-ajaran sesat, okay, yang yang menyeleweng daripada landasan syarak. Kita nampak sebenarnya mereka gunakan macam tu juga. Bahkan nama Al-Arqam bin Abil Arqam ini juga dimanipulasi kan oleh satu pertubuhan kan. Sebab apa? Sebab kononnya lah sebagai markas dakwah, sebagai satu pertubuhan yang kononnya mengambil daripada sempena sejarah Nabi ini. Okay? Jadi berlaku manipulasi dari sudut itu. Tapi itu nak kita kata apa? Banyak juga perkara-perkara yang sebenarnya asalnya baik tetapi disalahgunakan oleh golongan-golongan tertentu. Disalahgunakan oleh golongan tertentu. Cuma sebagai kita nak faham bahawa dakwah ini memerlukan kepada perancangan, perlukan kepada strategi, dan perlukan juga kepada yang penting adalah keyakinan dan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya sebab-sebab yang zahir dan batin itu perlu digabung jalinkan. Tak boleh kita buat secara sembrono. Kita tak boleh kata kita ni atas kebenaran, kita akan sampaikan begitu saja. Apa nak jadi jadilah. Tak. Nabi mengajar kita secara berstrategi, yang secara berperingkat-peringkat. So pengarang juga kata apa? So boleh difahami daripada perjalanan hidup Nabi ini, pada peringkat ini Nabi menjalankan dakwah min qabili siyasah syar'iyyah. Secara apa? Secara siasah syar'iyyah. Siasah ni kalau kita nak terjemah dalam bahasa Melayu kita kata politik lah. Tapi sebenarnya dia adalah apa? Adalah pengurusan. Dia adalah strategik. Okay? Dalam berdakwah yang Nabi manfaatkan sebagai apa? Sebagai seorang pemimpin. Sebagai pemimpin, sebagai kita kata apa? Ketua
kepada gerakan untuk mengajak manusia daripada lembah syirik kepada Islam, akidah Islam yang tulen. Dan ketika itu baginda menggunakan pendekatan yang lembut, yang murunah, yang fleksibel, yang sesuai dengan keadaan. Dan kita kata paling kuat Nabi menggunakan apa, selain daripada menyampaikan ajaran Islam wahyu itu, Nabi sudah tentulah menggunakan pendekatan apa, secara dakwah bil hal, dakwah secara tindak tanduk baginda. Sebab apa? Sebab baginda ini seorang yang sangat terpuji dari sudut perwatakannya, dari sudut cakapnya, dari sudut kebenarannya, dari sudut sikap dan karakter Nabi itu. Maka itu semuanya menjadi, kita kata, bonus yang menjadi tarikan kepada mudah diterima dakwah ini. Dan ini juga menjadi persetujuan, persepakatan jumhur fuqaha bahawa orang Islam ni bila dia dalam keadaan min qillatil adad, masih lagi peringkat bilangan yang sedikit, au dha'ful uddah, ataupun dia punya bekalan dia, kekuatan dia masih lagi tak kukuh, belum kukuh lagi, okey, yang mana dibimbangi jika mereka buat secara berdepan akan menyebabkan musuh-musuh boleh mengambil tindakan yang drastik sehingga terhapusnya golongan ini. Maka pada ketika itu fayambaghi taqaddamu huna maslahah hifzun nafs. So dia kata apa? Dalam konteks ini perlu kita mengutamakan menjaga nyawa berbanding menjaga agama. Ini setengah pandangan. Tapi pandangan Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti, dia kata sebenarnya strategi ini juga sebenarnya adalah menjaga agama. Kerana apa? Kerana cuba tuan-tuan bayangkan, kalaulah mati pendakwah-pendakwah ni ataupun Nabi dan peringkat kumpulan yang pertama ini, maka sudah tentulah dakwah akan terhenti. Maka akhirnya maslahah agama juga akan tak dapat dicapai. Okey, sebab tu kalau tuan-tuan ingat ataupun kita belum sampai lagi lah, Nabi pernah berdoa dalam perang Badar. Nabi kata, ya Allah, jika dimusnahkan ketumbukan ini, maka tidak akan berdaulat agamamu ya Allah di atas muka bumi ini. Maknanya kalau tentera-tentera Nabi itu dihapuskan, dikalahkan, macam mana Islam nak berkembang? Jadi kita faham di situ, walaupun nampak macam nak menjaga nyawa, seolah-olah menjaga kepentingan kehidupan manusia kan, tetapi sebenarnya itu adalah wasilah untuk kita menjaga kepentingan agama. Kerana agama ini perlu ditegakkan oleh individu-individu, pendakwah-pendakwah kan, dan juga para ulama, para pejuang Islam mujahidin. Maka mereka perlu dijaga dan dijaga kehidupan mereka supaya mereka boleh dapat kekuatan untuk mengembangkan dakwah. Maka sebab itu walaupun nampak zahirnya macam menjaga hifzun nafsi, tetapi hakikatnya adalah menjaga hifzu ad-din, menjaga kepentingan agama itu sendiri. So ini ulasan yang baik daripada Syekh pengarang kitab kita. Tuan-tuan boleh jumpalah yang saya sebut ni, ada dalam kitab ni, sebenarnya ada kan? Cuma saya prefer tengok yang versi yang Arabik ni. Okey, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pengajarannya adalah al-awail, orang-orang yang awal, alladzina dakhalu fil Islam, yang memeluk Islam. Dan mengapa mudahnya orang-orang ni menerima Islam? So kalau kita dah kata tadi bahawa Nabi SAW peringkat awal disokong oleh keluarga, sahabat handai yang rapat, dan orang-orang fakir, miskin dan para hamba. Mengapa begitu? Apa sir, apa rahsia dia? Dia kata, wal jawab, inna hadhihi az-zahira, fenomena ini sebenarnya dia adalah, kita kata, refleksi daripada tabiat ataupun nature dakwah itu sendiri. Kalau kita kaji contohnya sejarah Nabi-Nabi terdahulu, kita akan dapati bahawa pengikut-pengikut yang awal memang orang-orang yang mustad'afin, golongan marhain, bukan golongan-golongan pembesar. Contoh dibawa di sini kes Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam, bila baginda mengajak kaum baginda supaya mentauhidkan Allah, lalu akhirnya Allah perintahkan bina bahtera kan, apa berlaku? Pembesar-pembesar, pemuka-pemuka kaum Nabi Nuh itu mengejek-ngejek Nabi Nuh. Mengejek Nabi Nuh. Contohnya mereka kata apa dalam surah Hud? A'udzubillahi minasyaitanirrajim, ma naraka illa basyaran mithlana.
kami tak tengok, kami tak lihat kamu ni selain daripada sama je manusia macam kami. Wa ma naraka ittaba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra'yi. Dan kami tak dapati yang mengikut kamu ini siapa? Aradhiluna, orang-orang yang hina, orang-orang yang tak ada kedudukan. Badiyar ra'yi, yang kita kata yang cetek pandangan, yang bagi mereka mudah dipengaruhi lah. Orang yang simplistik kan, orang yang mudah dipengaruhi. Begitu. Sama juga kalau dalam kes Nabi Musa dan juga Fir'aun. Kan Fir'aun mencela Nabi Musa dan dia mengatakan bahawa pengikut-pengikut Nabi Fir'aun mencela Nabi Musa dan dia mengatakan pengikut-pengikut Nabi Musa ni adalah golongan-golongan marhain, golongan bawahan. So dia bawalah dalil-dalil di sini yang banyaklah. Begitu juga kaum Nabi Samud, kaum Samud kan, yang diutuskan Nabi Saleh, Nabi Saleh. Yang mana mereka kata qalal mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi. Berkata pemuka-pemuka yang istakbaru ni merasa hebat, merasa bangga diri, min qaumihi lil ladzina istud'ifu, kepada golongan-golongan yang marhain, dhaif, yang lemah. Liman amana minhum ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbih. So mereka pelekehlah, mereka petikai. Yang kamu ikut Saleh ni apa sai? Kami ni pemuka-pemuka, golongan penguasa, golongan hartawan, tak ikut pun Nabi Saleh ini kan. Jadi kalau kita baca sejarah yang dipaparkan dalam Al-Quran, rupa-rupanya history repeats itself. Sejarah berulang. So memang tabiat dakwah Nabi-Nabi ini biasanya akan diikuti majoritinya daripada kalangan golongan marhain. Mengapa tidak diikuti oleh golongan-golongan pembesar ataupun golongan-golongan pemuka yang berpengaruh? Di sini masalah. Masalahnya sebab apa? Sebab biasanya tuan-tuan, orang-orang yang ada kedudukan, dia selesa dengan kedudukan dia bangga dengan apa yang dia ada, dia tak mahu dah nak ikut orang. Dia akan rasa jatuh, dia akan rasa terhina sebab dia dah ada kedudukan yang tinggi kan. Tiba-tiba datang seseorang yang nak bawa ajaran yang baru, kita pula kena ikut dia. So ketika itu ego dia akan tercabar. Dan itu jugalah yang berlaku kepada Nabi SAW, yang mana yang menentang baginda itu bukannya orang lain pun, iaitu pakcik-pakcik baginda juga sebahagiannya kan, yang pemuka-pemuka Quraisy yang mempunyai kedudukan yang tinggi, yang dihormati. Tetapi takkanlah mereka yang dah senior nak ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang junior, yang baru, pemuda. So dia rasa tercabar, dia rasa ego kan, jadi dia tak mau begitu. So itu kita lihat nature dakwah tu begitu. Dia tak pelik lah. Tak pelik kalau ada penentang-penentang dari kalangan pemuka-pemuka kaum. Tapi yang mengapa pula boleh menarik golongan yang fakir, yang lemah, yang tak ada kedudukan ini? Sebab kita kata dakwah yang Nabi bawa ini sebenarnya dia akan membawa keluar manusia daripada tekanan dan perhambaan sesama manusia. Orang miskin, hamba-hamba, orang fuqara ni, mereka ni nature-nya hidup tertindas. Bila mereka hidup tertindas, mereka rasa mereka ni didominasi, dikuasai oleh pihak yang lain, yang berkuasa, yang berpengaruh. So bila Nabi bawa satu kita kata idea lah, tapi sebenarnya adalah konsep tauhid kan. Maknanya di atas muka bumi ini tidak ada perhambaan sesama manusia. Yang ada adalah perhambaan manusia kepada Tuhan alam semesta. Begitu kan. Maknanya kita akan dapat membebaskan diri kita. So pada ketika itu, orang yang hidup dalam tekanan, dia akan mudah tertarik. Sebab nature, fitrahnya begitu kan. Kalau kita diajaklah, kalau kita dalam tekanan, tiba-tiba diajak untuk keluar daripada tekanan tersebut, daripada suasana yang didominasi tersebut, maka sudah tentu kita nak dapatkan peluang itu. So inilah antara yang kita kata memudahkan, sebab tu menarik minat golongan-golongan fuqara, masakin, ariqa ni maksudnya hamba-hamba lah, supaya mendekati dan juga menerima dakwah Nabi. Dan satu contoh yang dibawa di sini, cerita siapa? Cerita Rustum. Rustum ini adalah seorang panglima perang Parsi.
panglima perang Parsi dalam peperangan Waqa'atul Qadisiyah, peperangan Qadisiyah. Apa berlaku? Berlaku dialog antara panglima perang Parsi Rustum dengan seorang tentera Muslim, iaitu Rub'i bin Amir Al-Jundi. Ini Rub'i bin Amir ni tuan-tuan, dia bukan panglima, dia tentera biasa. Okey, tetapi dia ni ditawan, ditangkap dan dibawa menghadap kepada panglima tentera Parsi, iaitu Rustum ini. Maka Rustum tanya kepada Rub'i bin Amir, sebab tuan-tuan kena ingat ketika itu Parsi adalah antara superpower, kuasa besar. Rom dan Parsi adalah kuasa besar pada ketika itu. Okey, bagaimana Nabi bawa dan para sahabat ini akhirnya nak menyerang ataupun nak memerangi berdepan dengan kuasa Parsi. So dialog dia kata apa? Faqad qal Rustum, "Malladhi da'akum ila harbina wal wulu kabidiyarina." Apa faktor yang membawa kepada kamu nak memerangi kami dan masuk menguasai negeri-negeri kami? Mengapa? Maka jawab si Rub'i bin Amir ini, dia kata apa? Ji'na linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah. Kami datang ni bukan nak menguasai Parsi, bukan nak menguasai nak mengambil harta rampasan, tak. Kami datang ni nak mengeluarkan perhambaan sesama manusia kepada perhambaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Dia nak bawa manusia begitu. Sebab apa? Sebab manusia ini hidup dalam perhambaan sesama manusia. Kemudian bila diucapkan ucapan yang sedemikian, lalu thumma nazara ila sufufin nas ar-raki'in. Tuan-tuan ya, tradisi orang Parsi ni, tentera-tentera biasa dia akan tunduk rukuk kepada panglima dia sampai tahap macam tu. Itu dengan panglima tentera. Bayangkan dengan maharaja dia. Bayangkan dengan maharaja dia kan. Mungkin lagi ekstrim lah, mungkin sampai sujud. Kan? Begitu. Maknanya bila dia cakap begitu, lepas tu dia tengok ke kanan, dia lihat tentera Parsi ini sedang rukuk kepada Rustum. Lalu faqala muta'ajjiban, dia pun cakap secara dia takjub dengan keadaan tu. Dia kata apa? Laqad kanat tablughuna 'ankumul ahlam. Dia kata sebelum ni yang sampai kepada kami, kepada umat Islam ni, kamu ni orang yang bijaksana, bijak pandai. Sebab Parsi adalah tamadun yang hebat. Bila tamadun tu tamadun hebat, kita kata rakyat dia, penduduk yang hebatlah. Walaupun tak juga begitu sebenarnya kan. Macam kita lah, bila kita dengar Amerika hebat, kita dengar Eropah, Britain ke contohnya, nampak hebat. Tapi hakikatnya di sana gelandangan ramai lah. Di bandar New York, Washington tu ramai tuan-tuan yang tak berumah, yang tidur tepi-tepi jalan, yang berlapikkan kotak-kotak saja, ramai sebenarnya. Tapi bila kita dengar Amerika ni, kita kata itu adalah satu superpower, kuasa tamadun yang hebat lah, begitu kan. Sama juga macam ni. Dia kata sebelum ni sampai kepada kami, kamu ni golongan-golongan bijak pandai. Bila bijak pandai maksudnya apa? Berakal. Tetapi walakinni la ara qauman asfah minkum. Tapi hari ni dia kata, aku tak pernah lihat orang yang paling bodoh kecuali kamu semua. Dia tujukan kepada tentera-tentera yang sedang rukuk kepada Rustum ini. Sebab apa? Mengapa paling bodoh? Dia kata, innana ma'syaral muslimin la yusta'badu ba'duna ba'dan. Kami ni sesama muslim, kami tidak diperhambakan sesama kami. Walaqad dhanantu annakum tatawasuna kama natawasa. Aku jangka kamu pun begitulah. Kan? Sebab kamu lebih maju, kamu lebih bertamadun, kamu lebih hebat pencapaian. Tetapi rupanya tidak. Maknanya perhambaan itu sangat kuat berlaku dalam kalangan masyarakat Parsi. Wa kana ahsanu min alladhi sana'tum an tukhbiruni anna ba'dakum arbaban li ba'd. Dan rupa-rupanya dia kata, di kalangan kamu ini sendiri berlaku penindasan, ada tuan, ada hamba yang begitu menindas sesama kamu. Lalu bila Rub'i bin Amir ucapkan sedemikian, yang duduk, yang berdiri tengah rukuk tu kan, dia dengar, dia kata apa? Sadaqa wallahil arabi. Benar demi Allah akan orang Arab ini. Maknanya ucapan itu benar. So di situ apa tuan-tuan kita faham? Ucapan dakwah ini dia punya, kita kata terasnya,
iaitu nak menghambakan manusia kepada Tuhan pencipta dan membebaskan perhambaan sesama manusia, itu sebenarnya apa? Akan menarik manusia-manusia yang selama ini berada dalam penindasan sesama manusia. Mereka pun dah bosan kerana sistem-sistem yang mencengkam ini kan. So bila datang dakwah yang sedemikian, sudah tentulah mereka akan mudah tertarik, dan inilah asas mudahnya diterima Islam ini. Sebab Islam ni memang sifat dia simple. Simple, mudah dan memberi kesejahteraan dunia dan akhirat. Okey, dia tak complicated, dia tak susah. Okey. Kemudian cuma tadi apabila berlaku penerimaan orang bawahan, maka sudah tentulah orang atasan akan rasa tergugat. Sebab kita kata hamba-hamba ni akan naik kepala. Sudah tentulah hamba-hamba ini akan nak menuntut pembebasan diri kan. Dia akan tuntut macam-macam. Yang inilah yang menyebabkan mereka rasa tergugat, dan inilah antara faktor yang menyebabkan mereka tidak mahu menerima seruan dakwah Islam ini. Okay? Sama ada Nabi sendiri yang sampaikan ataupun generasi-generasi selepas daripada baginda. Inilah asas dia. Sebab apa? Bila kita nak bawa manusia supaya kita hanya menyembah Allah, supaya kita hanya mendaulatkan hukum hakam Allah, bukan hukum hakam manusia, maka ketika itu akan ada golongan-golongan yang akan tergugat, tercabar. Kerana mereka sebelum ini telah mendominasi. Kan? Sudah tentulah kedudukan mereka akan terjejas. Maka itulah nature-nya. So bila kita faham sedemikian, sejak daripada zaman Nabi Nuh alaihi salam sampai kepada Nabi kita, bahkan sampai kepada akhir zaman ini, fenomena itu sebenarnya adalah sunnatullah, adalah kita kata ketetapan Allah dalam kehidupan manusia ini. Maka dari sudut mentalnya, para pendakwah ini sepatutnya bersedialah. Kita tak patut rasa sedih ke apa kalau orang tolak dakwah kita. Okay, sebab apa? Sebab kalau Nabi yang sesempurna manusia, sebaik-baik manusia itu pun dakwah baginda ditolak, kita yang serba kekurangan, yang banyak dosa, yang macam-macam tak tentu hala ni pun kan, bila kita mengajak orang akan petikan balik, alah kamu pun setara mana kan, aku tak kenal kamu ni siapa kan. Dia akan mulakan begitulah. Kadang-kadang kita pun jadi malu-malu, kita pun jadi segan kan nak mengajak orang. Okay? Jadi kita pun tahulah kita pun bukanlah baik sangat pun kan, begitu. Okay? Tetapi ini adalah paradigma yang kita kena faham, yang kita kena bersedia, yang kita kena clearkan balik. Begitu sifatnya. Okay. Jadi sebab itu kita kata pada peringkat awal ini, bila Nabi SAW, kita kembali kepada cerita Nabi ini, Nabi dakwah secara senyap-senyap, secara sunyi-sunyi, berlindung, dan Nabi peringkat asasnya adalah menanam akidah. Bila apa tanam akidah? Bila akidah telah kukuh, nanti mereka akan berdepan dengan cabaran yang sangat kritikal. Contohnya macam Bilal bin Rabah, Sumayyah contohnya kan, apabila diseksa sampai mati, sampai ditusuk sampai mati, sampai dijemur dan dihimpap dengan batu. Kita tak tahan tuan-tuan. Kita kalau sekarang kita ni kan selesa sangat dengan airconnya kan. Rumah kita pakai aircon, masjid pun pakai aircon, surau pun aircon, kereta kita aircon, pejabat kita aircon kan. Kita keluar-keluar ni sat-sat je. Okay? Kalau kita pergi panas-panas ni kita tak larat lah. Tapi orang dulu-dulu kan, dijemur di tengah panas yang terik sampai tahap begitu untuk mempertahankan akidah. Bagaimana benda itu boleh berlaku? Kerana Nabi telah tanamkan kepada mereka 3 tahun yang pertama ini tentang akidah yang tulus, sehingga mereka tak fikir dah, tak peduli dah dengan ancaman yang akan datang. Ada 12 minit lagi. Kemudian bila masuk pula peringkat yang kedua, bila dah 3 tahun selepas itu, kerana bila turun wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, fasda' bima tu'mar wa'rid 'anil musyrikin, maka sampaikan secara nyata dengan apa yang diperintahkan, wa'rid, dan berpalinglah daripada orang-orang musyrik, iaitu abaikan tentangan-tentangan orang musyrik. Itu satu ayat, iaitu suratul Hajar. Kemudian satu lagi ayat, iaitu wa'anzir 'ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kaum keluarga kamu yang terdekat, wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin,
dan hendaklah kamu kalau ini satu kita kata pelambangan lah, merendahkan sayap. Merendahkan sayap ni maksud apa? Tawaduk, merendah diri lah, merendah diri kepada orang-orang yang mengikut Nabi daripada kalangan orang-orang yang beriman. Jadi bermula daripada ayat inilah, berterus terang inilah, maka Nabi SAW mula menyampaikan dakwah secara nyata. Kalau kita lihat contohnya dalam riwayat sirah ini, Nabi buat apa? Nabi naik di Sa'ada ala Safa. Nabi naik Bukit Safa. Bukit Safa. Kita pergi haji, pergi umrah, kita tawaf, lepas tu kita sa'i kan. Sa'i itu bainas Safa wal Marwah. Safa wal Marwah tu, okay, Bukit Safa. Cuma Bukit Safa yang ada sekarang ni dia taklah solid sebiji begitulah. Yang zaman Nabi tu, Nabi terpaksa naik dulu nak bagi tempat yang tinggi. Apa Nabi ucap? Nabi kata, ya Bani Fihr, ya Bani Adi. Nabi panggil Bani-Bani ni, kabilah-kabilah ni Nabi panggil, hatta ijtama'u, sehingga mereka berhimpun. Dulu mana ada WhatsApp, dulu mana ada ni, tak ada lah telekomunikasi kan. Dulu memang kena panggil secara direct. Sampai ke tahap bila ada ucapan sedemikian, ada keluarga yang kalau dia tak mampu keluar, dia akan hantar wakil. Kalau contohnya pak tu sakit ke apa ke, dia akan suruh anak dia pergi nak dengar ucapan Nabi ni. Apa dia kata? Faqala Nabi, bila semua orang dah berkumpul ni, ara'aitum law akhbartukum anna khailan bil wadi. Apa pandangan kamu kalau aku bagi tahu ada sekumpulan tentera berkuda di sebalik bukit, di sebalik lembah ini, turidu an tughira alaikum, datang nak menyerang kamu. Akuntum musaddiqiyya, adakah kamu akan membenarkan ucapan aku? So sebelum Nabi sampaikan dakwah tu, Nabi test dulu. Nabi test dulu kan. Tuan-tuan dan puan-puan, apa pandangan tuan-tuan kalau saya kata di belakang bukit kita ni, di belakang bukit kita ini ada sekumpulan tentera berkuda yang sedang bersedia nak menuju dan juga menyerang kita semua ni. Adakah tuan-tuan dan puan-puan akan percaya? Nabi test dulu. Apa respon orang-orang yang datang tu? Dia kata apa? Qalu ma jarrabna alayka kadhiba. Mereka kata apa? Kami tidak pernah ada pengalaman yang kamu berdusta. Nampak tuan-tuan? So, mereka kata kami tidak pernah ada pengalaman yang kamu ini berdusta. Maknanya Nabi tu semuanya benar. Ucapan bagi dia ni semuanya benar. Qal, baru Nabi start sampai ke dakwah. Nabi nak tarik perhatian dulu. Fa inni nadhirul lakum baina yaday azabin syadid. Sesungguhnya aku memberi peringatan kepada kamu akan berlakunya azab yang pedih. Maka bila Nabi start cakap begitu, faqala Abu Lahab, Abu Lahab terus respon, tabban laka sa'iral yaum an alihadha jama'tana. Celakalah kamu sepanjang hari, adakah ini tujuan kamu nak menghimpunkan kami? So itu respon Abu Lahab. Bila apa? Bila Nabi mula sampaikan dakwah ni, maka Abu Lahab respon tersebut, yang tu yang menjadi sebab nuzul, sebab kepada turunnya ayat tabbat siada abi lahabin wa tab. Kan sebab apa? Sebab Abu Lahab ni cela Nabi dulu, lalu Allah sendiri mencela Abu Lahab ini dari langit. Kan? So kita baca ayat tabbat siada abi lahabin wa tab. Cuma dalam bahasa Arab ni dia kata tabbat siada ni bukanlah celaka tu pada tangan. Yada ni tangan. Kan? Dalam bahasa Arab, dalam balaghah kita kata itlaqul ba'di wa iradatil kulli. Yang disebut sebahagian, yang dimaksudkan keseluruhan. Macam dalam ayat Quran Allah kata warka'u ma'ar raki'in, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Sebenarnya apa? Solatlah bersama orang-orang yang solat. Rukuk itulah a part of solat, sebahagian daripada solat kan. Tapi itu cara bahasa Arab. Kan? So bukanlah nak cerita di sini yang celaka, yang neraka tu hanya tangan Abi Lahab, tak. Keseluruhan dia lah. Kan? Keseluruhan dia. Sebab apa? Sebab dia mencela Nabi secara direct. Okey, sikit lagi. Kalau kita lihat, ada dua ayat yang dibawa oleh pengarang, iaitu satu fasda' bima tu'mar, mula berdakwah secara umum, dan satu lagi ayat ialah wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluarga kamu yang terdekat. Kalau kita fikir secara logik, ayat pertama tadi dah cukup dah. Sebab bila sampai ke dakwah,
termasuklah masyarakat, termasuklah keluarga terdekat. Okey, tetapi dua ayat ini mengapa dijadikan asas kepada dakwah Nabi secara terang-terangan? Maka difahami di sinilah kita kata apa? Tanggungjawab pendakwah ini berat. Sebab apa? Sebab dia sepatutnya dia mesti bermula dengan diri dia sendiri. Sepatutnya, iaitu islahun nafsi. Okay. Kemudian barulah dia pergi kepada keluarga dia, takwin Baitul Muslim. Ini yang disusun pula oleh Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna. Dia kata teori amal Islam ini dia start dengan mesti bermula dengan diri kita dulu. Kena bentuk keluarga. Sebab tu kita kena pastikan isteri kita, anak-anak kita dapat asas pengajian Islam ini dengan baik. Kalau kita tak mampu ajar, maknanya kita hantar ke tempat-tempat yang mereka boleh dapat asas ini. Kalau kita perlu berkorban duit dan tenaga, kita kena berkorban. Sebab itu adalah tanggungjawab. Okay? Sebab kita kena ingat itu adalah apa? Bekalan hidup kita di dunia dan akhirat. Kena baru pergi pada irsyadul mujtama'. Okay, memberikan irsyad, panduan kepada masyarakat. Selepas diri, keluarga kepada masyarakat. Okay, kemudian islahul hukumah, ya, memperbaiki pemerintah, dan juga akhirnya ustaziyatul alam, barulah boleh menguasai alam secara global. Okay, begitu kan? Jadi sebab tu ayat ini sebenarnya mengukuhkan teori dakwah. Kita jangan sedap-sedap sangat hanya tumpu kepada orang lain, tetapi kadang-kadang kita lupa kepada keluarga kita yang terdekat. Ini yang kita bimbang ni. Sebab kadang-kadang dia apa? Dia boleh jadi fitnah. Kita duk sibuk, ada mungkin dia seorang pendakwah yang aktif, pergi ke sana ke sini berdakwah menyampaikan ajaran Islam, tapi tengok-tengok anak isteri dia sendiri tak terurus kan? Tak terurus dari pelbagai sudut lah. Okay? Jadi itu sebenarnya boleh menjadi fitnah kepada dakwah itu sendiri. Nanti orang akan hentam balik. Kamu nak mengajak kebaikan tapi anak isteri pun tak terjaga kan? Jadi sebab tu sebenarnya kita kena faham secara ringkaslah ni, saya pun dah tengok waktu ni kita kena jagalah. Maknanya pendakwah mesti jangan mengabaikan islahun nafs, iaitu pembinaan diri dia, keluarga dia, kena barulah dia pergi kepada masyarakat. Tetapi ni satu peringatan juga, bukanlah bermakna kalau contoh katalah kod berlaku ada di kalangan ahli keluarga pendakwah itu contohnya, ataupun alim itu ataupun mujahid itu yang bermasalah, lalu kita menjadikan itu sebagai alasan untuk kita tidak mengikut dia. Kerana dalam sejarah Islam pun ada juga, dalam Al-Quran pun cerita juga kan. Contohnya Nabi Nuh alaihi salam. Anak baginda tak masuk dalam bahtera. Sedangkan yang Nabi dan Rasul tu bapa dia kan. Pun Nabi Nuh tak mampu nak selamatkan anak dia supaya ikut masuk dalam bahtera. Anak dia kata, tak, aku akan panjat bukit yang selamat, yang air tak sampai. Akhirnya mati dalam keadaan kekufuran. Okay. So kita tak boleh kata pula Nabi Nuh gagal dalam dakwah, anak dia pun tak ikut dia, kita tak payahlah ikut dia kan? Tak boleh begitu. Kalau begitu kita akan tuduh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi tak mampu untuk ajak bapa saudara baginda yang memelihara baginda, itu Abu Talib, untuk menerima Islam. Kan? Sebab tu Allah kata innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Tapi yang penting usaha tu. Kalau dia dah usaha, dia dah cuba baiki diri dia, keluarga dia, tapi berlaku juga sedemikian, maka kita yakin bahawa hidayah itu adalah hak milik Allah, bukan di tangan kita. Kita hanya tolong sampai. Kan? Nak terimalah. Kalau dia tak terima sekarang, mungkin akan datang dia akan terima, tak apalah. Tetapi kok dia dah sampaikan, tiba-tiba berlaku juga penolakan, mungkin dalam kalangan keluarga yang terdekat, maka yang itu tanggungjawab dia dah selesai. Kan? Kita jangan jadikan itu alasan pula. Sebab apa? Sebab dalam sejarah para nabi sendiri pun telah berlaku yang sedemikian. Maka kita yang orang biasa-biasa ni kan, lagilah macam-macam lah fitnah boleh berlaku. Jadi tak pelik. Kemudian kita tengok juga, ada juga contohnya Fir'aun. Dia seorang yang sangat kufur sampai mengaku Tuhan kan, tetapi isterinya Asia adalah seorang yang beriman. Seorang yang beriman kan. Jadi kita nampak di situ bahawa walaupun dia duduk di bawah, duduk bersama dengan orang yang sangat kufur, tetapi hidayah itu hak Allah.
maka Allah boleh bagi kepada sesiapa yang Allah kehendak. Jadi yang pentingnya kita belajar daripada sirah ini, kita faham bahawa sebenarnya menyampaikan dakwah itu adalah tugas Nabi yang disambung oleh para pendakwa, para pejuang Islam, para ulama kita yang membawa, nak mengajak manusia kepada syariat Allah yang sebenar, mentauhidkan Allah yang sebenar. Dan proses itu memang akan berlaku macam-macam tentangan, dan strategi-strategi yang Nabi buat itu boleh kita ambil manfaat dalam konteks masa, cuma kita kena sesuaikanlah dalam konteks kita. Okey. Supaya kita supaya kita dapat menyampaikan dan melaksanakan tanggungjawab itu dengan baik. So saya rasa cukuplah untuk sekadar ulasan ringkas. Kalau nak baca ni panjang, dan tuan-tuan pun boleh tengok secara ringkas dalam terjemahan itu, sebagai panduan kita lah, sebagai kita nak mengulang kaji insya-Allah. So setakat itu saja untuk hari malam ini. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والفتن ما ظهر منها وما بطن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحان